anda semua yang mana yang dah menonton saya punya live hari ini di Facebook dan juga yang mereka yang berada di Telegram lah, iaitu grup kita, grup Telegram. Okey. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kalau anda dah menonton saya punya live, anda dah masuk saya punya live untuk dengar saya punya sharing pada hari ini. Sharing hari inilah iaitu sharing saya yang sangat menarik, iaitu kenapa mesti jaga berat badan. So mesti ada di antara kita tak tahu kenapa mesti jaga berat badan kan. Apa yang perlu kita buat untuk kita nak kekalkan kita punya berat badan kan. Apa makanan-makanan yang kita boleh ambil, apa makanan-makanan yang kita kena elakkan, dan juga macam mana yang paling penting, macam mana kita nak kekalkan dan juga kita nak kurangkan kita punya berat badan. Okay, so saya nak minta tolong pada mereka yang dah menonton saya punya live di Facebook ataupun di media sosial lain. Saya minta tolong anda untuk share saya punya live hari ni. So boleh kongsi-kongsikan saya punya live hari ni kan. Boleh tekan button like, boleh tekan button share, lepas tu tekan like banyak-banyak, tag. Alright, so kita ada Puan Putri Farbina, kita ada Cik Najwa, kita ada Puan Hawa. Terima kasih kerana telah menonton saya punya live pada hari ini. So nak stay dalam saya punya live sehingga akhir, sebabnya pada penghujung live saya hari ini, saya nak bagi tahu sesuatu lah yang sangat menarik dan juga sangat-sangat best untuk anda yang menonton saya punya live hari ini dan juga saya punya voice chat di Telegram. Alright, so sebelum saya nak mulakan saya punya share pada hari ini, saya juga nak nak memperkenalkan jugalah sedikit apa itu Bosta. Alright, okay, tak dengar? Oh, kat Telegram tak dengar? Okay, sekejap. Oh, iya ke? Alright, sekejap. Okay, so sekejap kita setting sekejap sebab suara tak dengar dekat Facebook. Okay, yang mana dekat Telegram suara saya masih jelas kan? So kalau sekejap okay lah. Okay. Alright, sebabnya kita punya okay. Alright, so nak minta tolong untuk anda komen sama ada suara saya jelas ataupun tak jelas, clear ataupun tak clear, gambar saya jelas ataupun tak jelas lah. Okay, Facebook suara okay. Alright, Puan Putri Farhana, terima kasih sebab komen dan juga bantu saya. Alright, okay. Okay, kita teruskan. Selamat pagi Encik Rizman. Okay, selamat pagi Puan Aziza. So kita ada Puan Hawa juga jelas. Okay, terima kasih Puan. Alright, so saya nak start saya punya sharing. Saya juga nak memperkenalkanlah apa itu Bosta. Alright. Okay, Bosta HQ menawarkan minuman bulletproof harian anda yang dibuat secara eksklusif bersama sebuah MCT premium kami yang sangat berkualiti tinggi. Manakala visi Bosta adalah menjadi pengeluaran minuman bulletproof terbesar di Malaysia serta membantu lebih 1,000 usahawan Bosta mencapai 1 juta pertama pada tahun 2023. Manakala misi Bosta adalah menjadikan Bosta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di pesada dunia dengan tanpa rasa bersalah. Selaras dengan tagline kami, eat fat, burn fat. Okay, kita ada komen. Tak pakai bunga ke atas kepala? Alright, untuk bunga tu kami bagi kepada girls kat dalam Bosta ni untuk mereka pakai. Okay, untuk boys kita tak pakai bunga. Alright. Okay, so kita nak sharing lah hari ni. Kenapa kita mesti nak kekalkan kita punya berat badan ni? Kenapa kita nak kena kekalkan? Yalah, sebabnya kalau kita mengalami masalah-masalah berat badan ni, sebenarnya dia sangat-sangat bagi impact atau bagi impak kepada badan kita, terutamanya bagi mereka yang nak buat sesuatu kerja ni. Kalau mereka menghadapi masalah berat badan contohnya, ataupun masalah masalah badan yang besar kan, dia agak sukar untuk kita nak bergerak kan, agak sukar untuk kita nak buat sesuatu. Dan juga kalau kita ada masalah-masalah berat badan ni juga, dia juga akan meningkatkan risiko-risiko masalah-masalah sakit. Contoh macam masalah sakit kronik lah antaranya. Alright, okay. So, kenapa kita mesti nak jaga kita mesti nak kawal kita punya pemakanan jugalah. Okay. Jadi macam kita tahu Malaysia ni sebenarnya antara negara yang paling gemuk di Asia. So, adakah benda ni sebenarnya sesuatu yang
yang best untuk kita dengar? Sebenarnya tidak. Sebenarnya bila dia sebut Malaysia antara negara yang yang paling gemuk di Asia, sebenarnya sangat-sangat tak best bila dengar, kan? Bukannya sesuatu yang menarik sebenarnya bila dia kata macam tu, sebenarnya adalah sesuatu yang sepatutnya kita kena ubah dah. Kita dah kena tukar dah cara kita punya pemakanan, cara kita punya lifestyle, supaya kita back to normal, iaitu dapatkan berat badan ideal, dapatkan BMI yang normal. Okey, so kalau anda juga nak tahu, 30% warga Malaysia sebenarnya mempunyai berat badan yang berlebihan, 30%, dan juga 17.7% mengalami masalah obesiti. Jadi bagi mereka yang ada masalah berat yang berlebihan, masih lagi boleh anda ubah lifestyle anda ubah cara makanan anda ubah anda dah boleh start buat exercise untuk kembalikan anda punya berat badan ke tahap normal. Tetapi kalau anda mengalami masalah obesiti, anda juga kena buat benda yang sama supaya dia kurang kepada masalah berat badan yang berlebihan, dan juga dalam masa yang sama anda struggle lagi sehingga anda boleh dapatkan masalah berat badan normal ataupun ideal. Alright. Okey, kenapa Malaysia ni antara negara yang mempunyai masalah berat badan yang paling tinggi di Asia, disebabkan oleh pilihan makanan yang tidak sihat lah antaranya. Kenapa makanan yang tidak sihat? Okey, macam kita tahu, keliling kita penuh dengan makanan-makanan yang tinggi dengan gula, makanan-makanan yang tinggi dengan karbo, makanan-makanan processed food, makanan-makanan yang tinggi dengan macam-macam lagi, iaitu makanan-makanan yang tidak sihat lah contohnya, kan. Okey, makanan processed food, makanan yang tinggi dengan perasa, pewarna, tu adalah contoh makanan-makanan yang anda ambil, yang anda amalkan, sehingga kan menyebabkan masalah-masalah berat badan dan juga masalah-masalah obesiti ni. Okey, seterusnya adalah antara rakyat Malaysia ni semakin gemuk ni, antara sumbangannya adalah diet harian yang tidak seimbang. So diet yang tak seimbang ni maksudnya ambil makanan-makanan yang tidak berkhasiat berbanding makanan-makanan yang berkhasiat lah. So anda kenalah seimbangkan diet anda. Contoh, kalau anda buat diet suku-suku separuh ke, anda kena lebihkan ambil sayur-sayuran, anda kena lebihkan pengambilan makanan, dan juga anda kena kurangkan pengambilan gula, anda kena kurangkan juga pengambilan karbo. Okey. Jadi kalau anda nak buat sesuatu diet juga, anda kena tahulah apa yang anda akan dapat dengan diet tersebut. Okey, macam kami kat sini, kami memang ajar 1% adalah mengamalkan ketogenic diet, iaitu lemak baik. Kita fokuskan kepada lemak baik. 75% daripada ketogenic diet ni adalah lemak baik, 20% adalah sumber protein, dan juga 5% adalah sumber karbo. Jadi kalau anda nampak juga dekat ketogenic diet ni, memang kita sangat-sangat tekankan kepada lemak baik. Contoh lemak baik adalah kelapa, santan, lagi butter, cheese ni antara merupakan makanan-makanan yang tinggi dengan lemak baik. Okey, seterusnya adalah gaya hidup yang banyak sangat duduk. Lagi-lagi sekarang ni, kan, macam tahun lepas ke, kan, memang kita banyak bekerja dekat rumah, kan, dan dekat situ juga kalau anda perasan, bagi mereka yang work from home, kan, kebanyakan mereka menghadapi masalah naik berat badan yang mendadak. Kan, perasan tak? Sebabnya kami selalu sangat dapat klien-klien di mana mereka mengadu kepada kami menghadapi masalah naiknya berat badan, mengalami masalahnya berat badan ni berpunca sejak daripada PKP yang lepas. Sebabnya kalau anda perasan, bila kita kerja dekat rumah, kita duduk depan komputer sambil-sambil tu kita makan tanpa kita buat apa-apa, kalau anda perasan lah. Yelah, sebab kita nak keluar, nak pergi taman, nak pergi jogging apa semua tak boleh, kan. So bila kat rumah,
Anda buat kerja depan laptop, anda buat kerja depan PC, menghadap telefon, sambil-sambil itu pula anda makan kan, anda makan makanan ringan, itu juga merupakan salah satu punca anda mengalami masalah berat badan. Okey? Okey, seterusnya adalah kurang aktiviti fizikal. Kurang aktiviti fizikal ni antaranya adalah senaman lah. Okey, macam kalau kita tahu, untuk senaman ni memang kita galakkan untuk anda buat dalam masa seminggu tu anda buat 3 kali ataupun 4 kali lah, supaya anggota-anggota badan kita, sendi-sendi kita tak stuck. Maksudnya tak adalah kita duduk diam kan, dalam waktu seminggu tu kita tak gunakan kita punya sendi-sendi ni, kita tak aktifkan kita punya sendi-sendi ni, kita tak saluran darah kita tak mengalir dengan baik. So waktu-waktu bila kita buat aktiviti-aktiviti ni lah sebenarnya sangat-sangat membantu dari segi nak mengalirkan kita punya aliran darah dengan lebih baik. Yang mana yang aliran darah yang mana tak sampai sebelum ni mengalir dengan baik bila kita buat aktiviti-aktiviti senaman ni. Okey, kalau anda tak boleh nak buat outdoor, anda boleh buat secara indoor lah. Okey, contoh macam senaman-senaman ni anda boleh je tengok dekat YouTube. Banyak sangat senaman-senaman yang anda boleh ikut. At least anda buat sehari lebih kurang dalam 30 minit pun dah okey. Supaya badan-badan kita pun lebih rasa cergas kan, lebih rasa macam bila kita berpeluh tu sebenarnya dia bagi kesan yang sangat-sangat positif sebenarnya. So malam pun akan tidur lebih lena. So bila tidur kita cukup, tidur kita lena, hari esoknya kita akan lebih cergas berbanding kalau anda tak cukup tidur juga. Okey? Alright, so ada di antara kita juga tak tahu macam mana kita nak tahu sama ada berat kita ni normal ataupun tak normal kan. Normal, tak normal, berat berlebihan dan juga obesiti. Itu antara yang anda perlu tahu sama ada anda di kategori yang mana. So kalau anda nak tahu macam mana cara nak kira, anda boleh je terus search dekat laman sosial ataupun di Google lah. Anda boleh je tulis how calculate BMI. Calculate BMI ni di mana nanti anda boleh masukkan anda punya tinggi, anda juga boleh masukkan berat badan anda. So nanti kat situ dia akan tulis lah sama ada anda normal ataupun tak normal, ataupun overweight ataupun obesity. So macam saya, alhamdulillah lah masih lagi di kategori normal. So kalau boleh, kalau anda mengalami masalah bila anda cek BMI tu anda di kategori yang berat berlebihan, contohnya berlebihan lebih kurang dah berapa persen je, anda boleh cepat-cepat ubah gaya hidup anda supaya berat anda tidak terus naik ke obesity. So kalau boleh anda boleh reverse balik kepada tahap yang normal. Okey? Alright. Okey, so selain tu juga kalau anda kalau anda mengalami masalah berat badan ni juga, dia juga akan meningkatkan masalah-masalah anemia. Lepas tu masalah juga jisim tulang akan rendah. Maksudnya tulang kita akan cepat rapuh. Okey. Dan juga kalau anda juga mengalami berat badan yang berlebihan juga, dia juga akan menyebabkan kurangnya kualiti hidup. Maksudnya kat sini kalau anda mengalami masalah berat badan ni, anda susah nak bergerak kan, anda susah nak buat sesuatu. Bila buat sesuatu ni, anda akan cepat rasa macam mengah kan, rasa macam semput. Itu merupakan salah satu sebab ataupun punca bahawanya anda mengalami masalah berat badan yang berlebihan ataupun mengalami masalah obesity. Okey, dan juga bila anda mengalami masalah berat badan ni juga, salah satunya dia juga akan meningkatkan risiko mendapat penyakit diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, stroke, dan juga pudi empedu kita juga, dan juga sistem pernafasan kita juga akan menjadi sempit. So kalau anda tak nak mengalami masalah-masalah ataupun menghadapi risiko-risiko ni, anda kenalah jaga dari sekarang. Terutamanya bagi mereka-mereka yang dah memang ada masalah ni, anda memang kena jaga pemakanan anda memang kena buat ketogenic diet ni. Sebabnya untuk ketogenic diet ni memang kita high fat low carb. So kalau anda nak kawal sesuatu penyakit-penyakit kronik ni, anda kena ambil pemakanan yang low carb lah. Okey, seterusnya juga
bila anda mengalami masalah obesiti ataupun berat badan ni juga akan menyebabkan anda rasa kemurungan, lepas tu anda akan rasa kurang keyakinan diri, lepas tu anda juga akan mengalami masalah segmentasi sosial. So kat sini kalau anda perasan yang saya sebutkan tadi adalah kurang keyakinan diri. So kalau anda perasan bagi mereka yang ada masalah-masalah berat badan ni memang akan mengalami masalah kurang keyakinan diri kan. Kita malu nak ke depan, kita malu nak nak muncul di khayal di tempat orang ramai kan, di tempat orang ramai. Betul tak kalau anda perasan lah. Sebenarnya macam saya sendiri, saya pernah mengalami masalah berat badan ni kan. Saya juga pernah mengalami masalah bentuk badan yang besar. So saya malu untuk nak ke depan. Sebabnya kita tahu kalau kita ke depan ke mesti ada orang macam orang mengata ke apa kan. Saya faham tu, okey. Jadi anda kena ubah sekarang, anda kena kawal pemakanan anda juga dah kena start diet. Dan juga kita risaulah baju-baju yang sebelum ni dah tak muat kan. So kita tak nak macam tu. So kalau boleh baju-baju yang kita tak muat tu kita start balik diet kan, kita buat diet balik supaya baju-baju yang tak muat tu kita boleh pakai balik kan. So dah tak payahlah nak beli baju-baju baru kan. Okey, apa yang patut anda buat untuk nak kekalkan berat badan yang sihat ni? So adalah beberapa point yang saya nak sharekan kepada anda yang mana anda boleh amalkan dalam kehidupan seharian anda juga. Okey, antaranya adalah makan makanan diet yang lebih sihat dan juga lebihkan makan makanan hijau-hijauan. Dan juga kerap bersenam. So kalau anda suka sangat nak bersenam, anda boleh buat senaman-senaman ringkas. Boleh mula dengan perkara-perkara yang kecil dahulu. Boleh mula senaman-senaman yang mudah dilakukan, baru boleh terus naik ke mana ni, baru boleh banyakkan anda punya pergerakan senaman tu. Jangan pula tak pernah senam ni tiba-tiba pula nak senam. Senam pula yang ekstrim terus. So kat situ nanti anda akan rasa penat, anda tak enjoy dengan apa yang anda buat. Okey. So kalau buat senaman ni anda kena enjoy, anda kena happy, anda kena rasa gembira tu, barulah anda bersemangat untuk hari esoknya buat lagi. Sebabnya kalau kita nak senam kan, lepas tu kalau kita nak kawal berat badan ni juga, kita kena konsisten. Janganlah seminggu buat, seminggu tak buat, seminggu tak buat. Jangan macam tu. So kalau buat macam tu sampai bila anda nak, dan juga sampai bila anda nak berat badan anda statik saja kan. Okey. Seterusnya, pantau berat badan anda dengan kerat sekurang-kurangnya seminggu. So ni maksudnya mungkin anda boleh timbang pada hari ni dan next week anda boleh timbang lagi sekali. So bukan saja timbang, anda juga kena ukur lilit anda punya, contoh macam lengan, macam pinggang. Sebabnya ada setengah daripada kita, dia tak mengalami masalah penurunan berat badan dekat penimbang tu, tapi dia mengalami masalah inch loss. So macam pendapat saya, bagi saya lebih gemar ataupun saya lebih suka kalau anda saya lebih suka kalau anda dapat inch loss berbanding anda dapat turun berat badan. Sebabnya kalau anda inch loss, orang akan perasan. Kalau anda mengalami penurunan berat badan, orang tak akan perasan. Percayalah cakap saya. So kalau anda ada inch loss, anda rasa bila sebelum ni anda pakai seluar kan, anda rasa seluar yang kali ni anda pakai lebih longgar, maksudnya anda mengalami inch loss. So kalau inch loss sebenarnya sangat-sangat bagus. So anda jangan terlalu fokus kepada berat badan anda. So anda jangan fokus bila anda timbang tu berat 80 kan. So next week anda timbang 80 lagi. So jangan fokus macam tu, sebab nanti anda akan stres. So kalau boleh ukur berat badan, ukur sekali dengan kita punya ukur lilit badan kita, supaya kita boleh nampak apa yang berubah dalam tempoh seminggu tu, sama ada berat badan kita ataupun inch loss kita. Okay. Alright, so jika anda mengalami masalah berat badan ni juga, anda kenalah tingkatkan aktiviti fizikal dan juga
kena banyakkan aktiviti macam saya katakan tadi. Okey. So itu merupakan sharing saya pada hari inilah, tapi saya nak tambah lagi berkenaan dengan macam mana kita nak kekalkan ataupun kita nak kurangkan lagi kita punya berat badan. Okey, salah satunya kita boleh amalkan pemakanan sihat. Pemakanan sihat ni macam saya cakap lah, kita kena lebihkan sayur-sayuran hijau. Lepas tu macam Bostan ni kita mengamalkan ketogenic diet. Jadi kita kena fokuskan kepada lemak baik. So bila kita ambil ataupun kita makan pemakanan yang tinggi dengan lemak baik ni, sebenarnya sangat-sangat bagus, di mana dia akan mempercepatkan lagi proses ketosis dan juga dia akan membekalkan tenaga daripada sumber lemak tu. So bila kita gunakan kita punya lemak sebagai kita punya sumber tenaga, jadi dia akan pecahkan kita punya lemak untuk jadikan tenaga dan akan berlakunya penurunan berat badan. Okey, dan juga kalau anda ambil sumber lemak baik yang cukup dalam seharian tu juga, dia akan bagi efek dari segi rasa kenyang yang lebih lama berbanding kalau anda ambil sumber karbo-karbo ringkas ni. So kalau anda ambil sumber karbo-karbo ringkas ni, anda memang akan rasa kenyang yang lama, tetapi anda akan cepat lapar balik. Dan juga dalam karbo kita masih lagi mempunyai sumber gula. Okey, dan juga kurangkan pengambilan gula. So macam gula ni macam kita tahu, kalau kita ambil gula secara berlebihan, dia akan menyebabkan anda mengalami masalah berat badan jugalah. Di mana kalau anda tak gunakan gula-gula tu, di mana anda tak bakar gula tersebut. Sebab itulah kami memang galakkan untuk anda off terus gula, terutamanya gula putih, gula perang, gula gabung. Ini merupakan gula-gula yang tak bagus untuk anda. Okey, sama juga macam madu juga tak bagus untuk bagi mereka yang ada masalah-masalah, contoh macam diabetik ke kan, nak diet pun kita memang tak sarankan ambil madu. Sebabnya dalam madu walaupun dia makanan semula jadi, tapi masih ada kalori, masih ada sumber kalori. So kita tak nak macam tu. Okey, so untuk gula ni ataupun gula putih ni, anda boleh gantikan dengan pemanis-pemanis yang lulus protokol Dr. Ju. Contoh pemanis-pemanis ni adalah erythritol kan, xylitol, stevia, monk fruit. Ni adalah pemanis-pemanis yang anda boleh ambil pengganti sebagai gula tersebut. Okey. So macam kat luar tu terlalu banyak gula-gula. Contoh macam gula tebu lah, gula apa ni, banyaklah jenis-jenis gula. Gula dari kelapa lah, sebenarnya tu masih lagi gula. Tu masih lagi gula. Walaupun anda ambil, dia masih lagi boleh meningkatkan bacaan gula dalam darah anda. Tapi pemanis yang saya sebutkan tadi, pemanis yang lulus protokol Dr. Ju, bila anda ambil, dia tidak akan meningkatkan gula dalam darah anda. Dia tak akan diserap di dalam darah anda. Jadi bila dia tak diserap, anda dah tak perlu risau, dia dah tak akan jadikan lemak di dalam badan anda. Okey. Alright, seterusnya adalah jadi lebih aktif secara fizikal. So macam saya cakap tadi lah, untuk senaman ni dalam seminggu anda boleh buat senaman at least 3 kali ataupun 4 kali untuk anda kekal aktif, kekal cergas. So tak ada lah bila kita tak senam kan, bila kita tak lakukan aktiviti-aktiviti, tak adalah menyebabkan anda rasa macam malas, anda akan rasa lebih lesu berbanding kalau anda seorang yang aktif kan, terutamanya aktif di padang kan. Dia lepas tu pula bagi pula anda berpeluh-peluh. Itu sebenarnya sangat-sangat bagus kan. Bukan sahaja dari segi nak turunkan berat badan, dia juga akan meningkatkan metabolisme anda juga. Dia juga akan meningkatkan anda punya sendi-sendi anda akan lebih aktif, akan lebih bagus. So bila kita buat pergerakan-pergerakan ni, sebenarnya dia juga dia membantu kita dari segi sendi-sendi yang kita tak pernah gunakan. Sendi-sendi yang duduk diam dalam masa seminggu ni, kita gerakkan dia, kita aktifkan dia punya sendi-sendi tu. Barulah kita punya badan akan lebih cergas, akan lebih power ataupun makin lebih mantap lah. Okey. Alright, dan juga anda kenalah mulakan tradisi ataupun budaya keluarga yang baru. Maksudnya kat sini, mungkin sebelum ni anda memang pengamal makanan-makanan processed food, makanan-makanan segera kan. Anda dah boleh tukar, anda dah boleh ubah gaya hidup anda. Anda dah boleh juga ubah cara anda punya makan. Anda juga boleh ubah cara pengambilan ataupun portion anda. So mungkin sebelum ni
selalu sangat minum minuman yang tinggi dengan gula kan, air gas lah, air tin lah, lagi apa, air kotak lah. Dan juga makan makanan segera ni kan, contoh macam makan frozen tu ke kan, lagi makanan apa ni, makan makanan fast food ke. So anda dah boleh create keluarga baru. Keluarga baru ni maksudnya create cara pemakanan anda yang barulah. Di mana anda kenalah lebihkan makanan-makanan hijau kan, anda kena lebihkan makanan-makanan yang tinggi dengan lemak baik. Anda juga kena tinggikan makanan-makanan yang lebih sihat kan. Anda kena off sugar kalau sebelum ni ambil sugar. Anda kenalah biasakan diri anda buat minum air kosong kan, supaya kita tak craving kepada sugar. Okey. Alright, seterusnya jangan tergesa-gesa. Terutamanya bagi mereka yang nak turunkan berat badan, tolong jangan tergesa-gesa untuk nak turunkan berat badan. Terutamanya bagi mereka yang nak kahwin ke kan. Saya faham kalau nak kahwin ni mesti kita nak cepat sangat turun berat badan tu kan. So kalau boleh jangan tergesa-gesa. So kalau anda tergesa-gesa, terutamanya kalau kita tahulah sekarang ni dekat luar sana terlalu banyak ubat-ubat ataupun suplemen-suplemen yang menjanjikan makan 1 biji turun 1 kilo, makan 2 biji turun 2 kilo. So kalau boleh janganlah ambil suplemen tersebut lah. Sebabnya macam kita tahulah, kalau anda ambil sesuatu suplemen ni kan, dan juga akan menyebabkan anda susah nak tidur kan, menyebabkan juga nadi anda laju, anda berpeluh-peluh kan. Itu merupakan simptom ataupun produk tersebut mengandungi bahan-bahan terlarang. Itu merupakan dia punya simptom-simptom. Kalau kita nak tahu sama ada barang tersebut selamat digunakan ataupun tak. So jangan tergesa-gesa. Contoh kalau anda nak kahwin bulan ujung tahun ni, bulan 12, sekarang pun anda dah boleh start diet. Anda dah boleh start dah kawal pemakanan anda. Anda dah boleh start dah macam mana cara-cara nak turunkan berat badan kan. Anda dah boleh start dah juga buat aktiviti-aktiviti fizikal lah, supaya bulan 12 nanti anda dah dapat anda punya berat badan ideal. Okay. Alright. So selain itu juga anda juga boleh buat cara yang paling mudah, anda juga boleh buat intermittent fasting ataupun buat ketogenic diet lah. Okay. So macam kami kat sini memang kami galakkan untuk anda buat intermittent fasting 16 jam sehari. So fungsi intermittent fasting ni salah satunya dia mengawal kita punya craving sugar. So kalau boleh kita memang nak kawal sangat kita punya craving sugar. Kenapa anda buat sesuatu diet ni tapi anda masih rasa lapar, anda masih lagi rasa macam nak makan, nak itu, nak ini, itu sebenarnya anda mengalami masalah craving kepada sugar. So cara yang paling mudah untuk anda nak cut anda punya craving sugar tu, anda kena buat intermittent fasting at least 16 jam sehari pun dah memadai. Okey, anda buat setiap hari dalam tempoh waktu sebulan, anda sendiri akan nampak resultnya. Okey, dan juga dalam masa yang sama bila anda buat intermittent fasting ni, anda juga kenalah off sugar kan, kalau anda fokus nak turunkan berat badan. Okey, so kalau anda nak buat intermittent fasting ni juga anda boleh buat waktu-waktu yang anda sukalah. Yang penting kena cukup 16 jam. Tapi memang kami ajar kat sini memang kau boleh buatlah pada waktu pukul 6 ataupun 7 malam sehingga hari esoknya 10 hingga 11. Kenapa? Sebabnya dalam tempoh malam tu kita tengah tidur. Jadi bila anda tidur, anda tak rasa nak makan sesuatu kan. So bila bangun waktu subuh tu tinggal berapa jam saja lagi untuk anda cukupkan 16 jam anda. Tapi kalau anda lebih selesa nak buat waktu-waktu yang lain juga tak ada masalah lah. Tu juga bergantung kepada diri anda. Okay. Alright. So saya dah sharing lah berkenaan dengan kenapa mesti jaga berat badan kan. So banyak sangat poin yang saya dah sharing hari ni. Macam mana juga kita nak kawal kita punya berat badan kan. Yang paling penting kalau kita dah dapat berat badan yang ideal, kita dah dapat berat badan yang kita idamkan, sebenarnya dia sangat-sangat bagus. Di mana bila kita senang bergerak, kita senang nak ke sana ke sini, dan juga kita senang juga nak beribadah kan. Kita senang kita nak
nak rokok, nak sujud kan. Tapi kalau anda ada masalah berat badan, anda nak rokok ke, anda nak sujud ke, agak sukar kan. Ada juga di antara kita kalau mengalami masalah berat badan ni sampai kena solat secara duduk. So kita tak nak macam tu. So kalau boleh, bila kita dah dapat berat badan idea, kita dah dapat berat badan yang kita idamkan kan, kita lebih selesa kita nak buat sesuatu tu. Kita lebih selesa kita nak solat kan, kita nak buat ibadah, betul tak? Itu saja perkongsian saya hari ini. Okey, so jika ada kekurangan daripada saya nak mohon maaf lah. Okey, so yang baik tu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu datangnya dari diri saya sendiri. Okey, so kita nampak Puan Nova Zian. So Puan, saya pun dah nak habis saya punya live hari ni. So kalau Puan nak tengok balik saya punya live hari ni, Puan boleh tengok semula lah, sebab saya akan save saya punya live hari ni. Okey, so terima kasih saya nak ucapkan juga kepada mereka yang dah menonton saya punya live, yang dah kongsi saya punya live hari ni juga. Okey, so kita jumpa lagi untuk next live pada petang ini. Okey, so bye.